Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 16 April bersama saya Khadijah Faisal. Siri demi siri rundingan damai untuk menamatkan peperangan di Yaman sebelum ini tidak membuahkan hasil. Namun ia tidak mematahkan semangat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk terus berusaha demi menghentikan kemusnahan negara yang lebih besar dan nyawa rakyat yang tidak bersalah. Adakah peperangan sejak hampir 9 tahun lalu akan berakhir dan adakah ia mampu bertahan dalam tempoh yang panjang atau ia hanya sekadar perjanjian yang dimeterai di atas kertas? Minggu lalu, Majlis Pimpinan Presiden Yaman menekankan bahawa sebarang perbincangan dengan Houthi harus menghasilkan perjanjian damai yang komprehensif dan berkekalan dan ia kini dilihat berada pada landasan betul. Draft perjanjian yang diiktiraf antarabangsa pula kini memasuki fasa akhir dan akan diumum pada bila-bila masa. Delegasi Saudi dan Oman yang merupakan negara jiran tetangga bertemu Ketua Majlis Tertinggi Houthi Mahdi Al-Mashhad bagi membincangkan penamatan pengepungan dan pencerobohan. Selain isu gaji penjawat awam di bawah Houthi, isu hasil minyak dan gas di bawah kawalan kerajaan Yaman turut dibincangkan. Cadangan lain yang dirangka Arab Saudi turut mahu gencatan senjata yang diselenggara PBB diadakan selama 6 bulan. Dalam pada itu, pemulihan semula hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran baru-baru ini yang diusahakan China melalui dialog yang diadakan di Beijing memberi harapan baru terutama kepada konflik yang berlaku di rantau Arab. Ia juga antara sebab mengapa Houthi yang disokong Iran mengambil langkah sama dengan kerajaan Yaman yang didukung Arab Saudi. Banyak yang dibincangkan, namun adakah ia benar-benar disepakati? Konflik di Yaman meletus pada akhir 2014 apabila pemberontak Houthi menguasai beberapa bandar utama terutama di bahagian utara dan memaksa kerajaan dan gabungannya keluar dari kawasan terbabit termasuk dari ibu kota Sana'a. Sejak konflik memuncak sehingga kini, ratusan ribu orang telah terbunuh, manakala jutaan lagi hilang tempat tinggal. Beribu-ribu orang juga turut menjadi tahanan perang. Bukan sekadar itu, Yaman turut berdepan krisis kebuluran dan kebersihan yang paling teruk di dunia ketika ini. Dan di tengah-tengah rundingan damai itu, ratusan tahanan perang diterbangkan dari Arab Saudi ke Yaman dan begitu juga sebaliknya. Pembebasan tahanan perang kedua-dua negara itu dilihat sebagai satu langkah permulaan membina keyakinan semua pihak dalam usaha menamatkan peperangan di Yaman sejak 2014 itu. Ia juga selari dengan desakan diplomatik yang mahu menoktahkan konflik yang mengakibatkan rakyat terseksa yang mendorong kepada krisis makanan dan kekurangan akses kesihatan. Sejak 3 hari lalu, hampir 1,000 tahanan perang sudah dibebaskan. Pada Jumaat hari pertama, lebih 300 tahanan tiba di lapangan terbang antarabangsa Sana'a Yaman dari Arab Saudi menaiki 4 penerbangan. Antara yang dibebaskan adalah bekas Menteri Pertahanan Mohammed Al-Subaih serta saudara lelaki bekas Presiden Yaman Nasir Mansur Hadi. Semua tahanan dan keluarga menganggap ia hadiah Aidilfitri yang paling bermakna. Sementara itu, pada hari kedua dan ketiga pula, lebih 300 tahanan puak Houthi juga diterbangkan dalam 3 penerbangan ke Sana'a dari Mokkah dan Marib, sebuah bandar yang dikuasai kerajaan yang disokong Pakatan Arab Saudi. Sementara itu, Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC memaklumkan 16 rakyat Saudi dan 3 rakyat Sudan juga sudah dibawa ke Riyadh semalam. Operasi selama 3 hari bermula Jumaat itu merupakan pertukaran perang paling penting di Yaman sejak gabungannya dipimpin Arab Saudi dan puak Houthi yang disokong Iran membebaskan 1,000 tahanan pada Oktober 2020. Bagaimanapun, usaha sebelum ini tidak berjaya apabila peperangan masih berlaku dengan gencatan senjata berterusan dicabuli. Pada bulan lalu, kerajaan Yaman dan Houthi mencapai persetujuan yang disaksikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Switzerland untuk menukar 900 tahanan termasuk 4 wartawan dalam barisan yang dihukum mati selain tokoh-tokoh politik dan tentera ternama. Awal bulan ini,
Houthi juga bersetuju dengan cadangan perjanjian damai dengan wakil Saudi dan Oman untuk menukar semua tahanan dengan kerajaan Yaman, membuka jalan raya di Bandar Taiz yang terkepung dan berhenti menyerang kemudahan minyak di selatan Yaman yang dikawal kerajaan. Sementara itu, rakyat Yaman menyifatkan rundingan damai kali ini dilihat lebih positif berbanding sebelum-sebelum ini. Tahun-tahun terdahulu jelas mereka langsung tidak memberi sebarang keputusan yang memuaskan, malah menafikan hak dan juga menambah derita rakyat. احنا ما دينا السلام وليس عندنا اي لف او دوران، بس سلام عادل شامل وليس انبطاح، وما نريد الا ان نكون اخوه متواحدين مع جيراننا، ولهم مصالحهم ولنا مصالحنا، ونعيش في امان، لا نريد حرب. الحرب هي دمار الشعوب. يكفي ما وصلت الامم اليه. نتمنى ونسال من الله انهم يتفقوا ويخرجوا بحل يرضي على الاهم والاساس وهو الشعب اليمني. بغض ضاق من كثر هذا الوضع والمماطلات ومن عام الى عام وهم ياملون بالشعب خير. نتمنى من الله ان تكون المفاوضه لهذه المره أحسن من المفاوضات السابقة، كون المفاوضات السابقة لم تخرج بمخرجات تفي بمطالب الشعب اليمني وبحقوق الشعب اليمني وبمعاناة الشعب اليمني. Alhamdulillah bertemu kembali. Masih isu Yaman. Menurut Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Azmi Hassan, setakat ini belum ada perbincangan mengenai perkongsian kuasa di Yaman. Namun, beliau optimis perkara itu akan menjadi situasi menang-menang antara puak Houthi dan kerajaan yang diiktiraf antarabangsa. Setakat ini pembebasan tahanan-tahanan perang ataupun penglibatan Arab Saudi akan dikurangkan, ditamatkan di perang Yemen itu hanya melibatkan dua perkara itu. Perkongsian kuasa belum lagi dibincangkan secara terperinci, tapi ini adalah permulaan apabila pihak Houthi membebaskan tahanan perang, apabila Arab Saudi mahu mengurangkan peranan mereka dalam perang Yemen, apabila Arab Saudi dengan Tehran itu menghubungkan jalinan diplomatik, kerana kedua-dua ini adalah pemain utama dalam perang Yemen. Harapannya adalah dikatakan confidence building, iaitu untuk membentuk keyakinan di pihak Houthi, bukan saja di pihak Houthi tapi di pihak kerajaan Yemen itu dapat terbentuk, dapat percaya antara satu sama lain. Beliau dalam pada itu turut berpandangan jika usaha menamatkan perang di Yaman ini berjaya, pihak berkepentingan perlu memastikan keselamatan awam terlebih dahulu berbanding perkara-perkara lain. Paling penting bila tamatnya perang di Yemen itu, pihak-pihak yang terlibat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, negara Arab, Liga Arab umpamanya, ataupun yang lebih besar OIC umpamanya, perlu memainkan peranan membangunkan semula Yemen itu sendiri. Dan ini termasuk untuk dikatakan menentukan bahawa setiap inci kawasan di Yemen itu selamat daripada periuk api umpamanya, kerana banyak periuk api ditanam di kawasan-kawasan yang terlibat. Jadi dalam hal ini pihak bukan saja tanggungjawab pada pihak Houthi ataupun kerajaan Yemen itu sendiri, tetapi juga pihak luar, seperti yang dikatakan tadi, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Liga Arab, OIC perlu memainkan peranan membantu Yemen supaya kembali kepada keadaan normal dan lazim mereka. Baik, sekian Global Hijrah untuk malam ini. Lagi kupasan berita antarabangsa pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.